Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Bongster. Untuk cerita kali ini dikisahkan kepada kita oleh salah seorang daripada pendengar Misty Bongster, di mana beliau juga salah seorang perantau daripada negeri Sabah dan bekerja di Kuala Lumpur. Nak dijadikan cerita akibat gangguan ekonomi oleh disebabkan penyakit coronavirus. Beliau salah seorang daripada rakyat Malaysia yang terjejas pendapatannya oleh disebabkan pendapatan makin berkurangan. Rumah sewa yang sedia ada, dia tidak mampu lagi untuk membayarnya. Lantaran itu, dia mendapatkan satu bilik sewa untuk terus bertahan selama mana bekerja sebagai seorang perantau. Dipendekkan cerita, dia telah pun mendapat satu bilik sewa betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur. Akibat keletihan, pada hari pertama dia berpindah ke bilik itu, dia tertidur awal sekitar pukul 11 malam. Tiba-tiba dia terjaga akibat jeritan daripada bilik sebelah. Kemudian selepas jeritan itu diiringi dengan esakan tangisan. Dan dia sangat pasti tangisan itu adalah tangisan seorang wanita. Oleh disebabkan itu adalah hari pertamanya, dia tidak mengendahkan dan cuba untuk tidak masuk campur hal orang lain. Akibat rasa terganggu, dia mengambil earphone dan memasang di telinganya sambil mendengar lagu. Kemudian dia terlena. Keesokan harinya, dia menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, dan bekerja. Sedar tak sedar, dia telah pun tinggal dalam bilik sewanya itu selama seminggu. Dan yang peliknya, selama seminggu itu jugalah dia mendengar tangisan daripada bilik sebelah. Pada mulanya, ia menganggap perkara biasa. Tetapi lama kelamaan dia mulai rasa terganggu. Pada satu hari di mana dia sedang cuti, dia terfikir untuk bertanya khabar dan cuba ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, sehinggakan bilik sebelahnya setiap malam menangis. Daripada tengah hari, dia menanti kalau jirannya balik. Namun penantiannya sampai ke malam
tidak ada siapa-siapa pun yang datang atau masuk ke dalam bilik sebelah. Malam semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Dia mulai berasa mengantuk. Sebaik saja dia letakkan kepalanya di atas bantal, dia dikejutkan dengan jeritan wanita daripada bilik sebelahnya. Dan seperti biasa, selepas jeritan itu diiringi dengan esakan tangisan. Fikirnya wanita tersebut betul-betul tertekan dan tidak ingin diganggu. Lalu dia membiarkan saja tangisan tersebut. Keesokan harinya, akibat tidak tertahan lagi, lalu dia menghubungi tuan rumah dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang membuatkan wanita di sebelah ini setiap malam menangis. Lalu tuan rumahnya pun memberitahu kisah sebenar apa yang terjadi pada wanita itu. Lalu tuan rumahnya pun membuka cerita sebenar. Sebenarnya wanita di bilik sebelah itu adalah seorang wanita simpanan kepada salah seorang usahawan yang terkenal di tanah air, di mana usahawan itu datang setiap hari hanya sekadar untuk melampiaskan nafsunya sahaja, dan mengungkapkan janji-janji palsu untuk mengawini wanita tersebut. Dan setiap kali lelaki itu keluar daripada bilik, perempuan itu menjerit dan menangis. Mungkin akibat tidak tertahan lagi, perempuan itu telah pun membunuh diri di dalam bilik itu, di mana 3 hari kemudian aku sebagai tuan rumah mendapat panggilan daripada bilik-bilik sebelah mengatakan bau busuk yang amat, dan bau busuk itu datang daripada bilik wanita tersebut. Selepas daripada kejadian itu, semua penyewa keluar tanpa memberitahu, dan apabila saya mendapat penyewa-penyewa baru, kesemuanya tinggal di bilik itu tidak sampai sebulan, dan tidak ada seorang pun yang memberitahu kenapa mereka keluar daripada rumah sewa itu. Dan sekarang, selepas kamu memberitahu, barulah saya faham kenapa tidak ada penyewa yang duduk lama dengan saya.